Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini pertemuan selepas kita bercuti Tahun Baru Cina. Okey. Cikgu nak ajak kamu bermain dahulu sebelum cikgu nak mengajar. Okey, bermain dahulu apa cikgu nak sampaikan di sini. Okey, kamu cuba, cikgu nak satu-satu seorang murid satu cari perbezaan. Bulatkan di sebelah kanan ke kiri kita nak bulatkan. Cikgu cuba cari cara lain. Saya cikgu. Okey, tiba berubah ni. Okey, ini siapa ni? Buat ni. Okey, betul siapa yang dah bulatkan tadi betul lah tu. Okey, tak apalah. Cikgu tak sempat sebut nama, mungkin dapat menghabiskan masa nanti pula. Okey, tengok betul Okey, ni betul siapa yang buat tadi. Ni tadi Qurratu Ain, dia terus bulatkan je. Ni siapa ni? Buat tahniah Okey, tak apa, dalam rakaman cikgu ada nampak. Okey, baiklah. Ini tajuk apa ni? Tajuk kita ada empat pemikiran computational yang mana pilihan tajuk yang keberapa untuk aktiviti ni? Siapa tahu? Siapa yang dah baca dalam Telegram tadi? Siapa yang dah baca dalam Telegram tadi? Tajuk apa? Kelas? Tajuk apa kelas? Kena ada soal jawab, barulah namanya belajar. Hello? Tajuk apa? Pengecaman corak. Tuan Yasmin. Terima kasih Yasmin. Pengecaman corak. Yes, tajuk dia tajuk pengecaman corak. Okey, sebenarnya tadi cikgu nak suruh kita baca tajuk. Nanti sambil lalu cikgu bacakan. Okey, hari ini kita telah belajar tadi sebenarnya teknik pengecaman corak. Teknik pengecaman corak ni ada dalam sistem komputer. Nurul Safia Awatif. Dia dengar. Okey, kembali semula. Okey, tajuk hari ini ialah teknik pengecaman corak. Guru menerangkan teknik pengecaman corak. Okey, tak apalah. Teknik pengecaman corak tadi kita dah buat aktiviti. Macam mana contoh pengecaman corak yang ada? Okey, teknik ini digunakan oleh komputer atau manusia untuk mengecam persamaan dan perbezaan untuk menyelesaikan masalah. Sebagai contoh dalam kehidupan harian, pengecaman cap jari. Pengecaman cap jari yang mana kalau kamu ada mobile phone yang terkini, yang terbaru, dia kalau boleh setting cap jari. Boleh setting cap jari. Dia tengok. Kalau bukan cap jari tuan dia, tak boleh buka. Okey. Lagi satu, selain daripada cap jari, pada mobile phone untuk onkan dia, kita nak onkan dia, satu lagi kita buat bentuk, kita buat slide tu. Huruf Z ke, huruf A ke kan, betul tak? Itu pengecaman corak juga. Okey. Sifat muka. Sekarang ni teknologi terbaru, walaupun dalam kehidupan harian kita mengenal pasti apa yang dilakukan, kita semua guna muka punya, tengok wajah muka macam polis nak mengecam penjenayah. Dia tengok muka, wajah, macam mana wajah tu. Ada janggut, ada misai, okey, rambut panjang, rambut kerinting. Okey, tapi bila sekarang teknologi yang terbaru, mobile phone dah boleh mengesan wajah kita. Kalau muka Mikael, dia tak boleh sama dengan muka Ashraf Syahrin. Dia tak boleh. Kalau handset tu telah merakam muka Mikael, dia yang boleh buka open ialah muka Mikael saja. Dia ada pattern. Dia ada pattern pada muka. Okey, dalam bahasa Inggeris, pengecaman corak dinamakan pattern recognition. Okey, pattern recognition. Nanti kita akan belajarlah bahasa Inggeris. Dan seterusnya, dalam matematik pula, dia ada pengecaman corak. Pengecaman corak memudahkan formula matematik digunakan untuk soalan lain yang menggunakan konsep yang sama. Okey, apa dia pengecaman corak? Contohnya nak mengenal pasti bentuk segi empat sama. Ada saiz besar, ada saiz kecil. Segi empat tepat. Macam mana saiz segi empat tepat? Ada nombor panjang dan lebar dia berbeza. Itu pun boleh jadi pengecaman corak. Okey, kemudian
Dan dalam kehidupan harian juga, dalam kes ramalan cuaca dan suhu. Teknik pengencaman corak memudahkan pengencaman sifat cuaca dan membolehkan persediaan awal dilakukan bagi menghadapi cuaca yang berbeza. Okey, itu pun boleh jadi pengencaman corak. Macam mana kita boleh mengesan suhu. Suhu rendah, sejuk. Okey. Teknik pengencaman corak apa ni? Digunakan untuk menyelesaikan masalah yang mempunyai cara penyelesaian yang sama. Untuk menyelesaikan satu masalah, teknik ini juga memudahkan ramalan dibuat tentang satu perkara yang akan berlaku. Itu guna dia. Kita boleh guna untuk ramalan yang akan datang. Okey, sebentar. Sekejap. Saya tunjuk ni kertas. Okey, selain tadi kita nak buat aktiviti ni pula. Kita nak buat soal jawab. Yang mana jawapan yang sebenar? Semua orang boleh jawab dalam serentak nanti. Okey, semua orang boleh jawab dalam serentak. Okey. Tengok gambar ni. Okey, tengok contoh satu. Contoh ni. Kalau warna kuning tu, gambar satu adalah contoh. Dia akan sama dengan gambar yang sebelah kanan, warna kuning juga. Okey, tapi warna biru, gambar kedua, apakah jawapan dia? A, B, C dan D. Nanti dulu. Ramai-ramai boleh membulatkannya. Okey, kita nak tengok. Tak kisah, jangan tiru kawan. Ikut kehendak diri. Ikut kehendak diri. Sebab jawapan yang kamu beri bukan nak menentukan markah. Tak ada. Dia nak menentukan apa yang kamu fikir. Okey, semua orang boleh jawab. Bulatkan. Bulatkan mana yang sesuai. Okey, dan ni Afiq dah mula. Boleh buat serentak. Semua orang boleh buat serentak. Tak payah cikgu sebut nama. Semua orang boleh. Okey, tak ada siapa jawab B B macam serupa je. Ada juga B, Danish Imran. Terima kasih Danish Imran. Macam dua jawapan kamu bagi Yes. Okey, semua dah jawab Terima kasih. Pastikan yang hadir di sini ada 1, 2, 3, 4. 4 kali 5, 20, 19 orang. 19 orang murid cikgu tulis nama di dalam Telegram kehadiran nanti jangan lupa tak tulis. Okey dah. Okey. Semua dah jawab. Okey, terima kasih kerana menjawab. Dah tak boleh jawab dah. Ni tadi Danish yang jawab soalan B. Dia lain daripada lain. Tengok, A tu macam jawapan dia dah macam gelang getah yang dibuat bulat banyak-banyak tu tak? Okey, tahniah. Kamu antara yang terbaik pandai jawab mana jawapan pilihan yang terbaik. Yes, betul. Jawapan dia ialah A. Okey, terima kasih Danish kerana mencuba-cuba. Mencuba-cuba jawab. Tak apa. Salah itu cikgu tak marah. Okey, baiklah. Kita teruskan. Okay, kita teruskan lagi. Kita tengok aktiviti. Macam mana pengencaman corak? Okey, macam mana jawab soalan ni? Okey. Kejap cikgu belum benarkan lagi untuk menconteng. Okey, sekarang cikgu benarkan untuk menconteng. Mana jawapan yang paling sesuai? Jangan ikut jawapan kawan. Tak boleh juga kawan. Kita nak jawapan A lah. Kita ada hujah sendiri. Jangan perlu ikut kawan. Kalau kawan tu salah, takkan nak ikut dia. Ikut kehendak diri. Terima kasih. Siapa tu? Nurul Safia, Zulfa Alia. Yes. Cikgu minat kalau ada orang yang bertentangan. Bertentangan dalam bahasa Inggeris apa boleh tanya Teva Ruben. Teva Ruben makcik dia cikgu ubit bahasa Inggeris. Opposite Opposite betul ke? Bertentangan. Contradiction. Kalau opposite tu dalam bentuk maujud. Kalau dalam bentuk pemahaman ialah contradiction. Yes. Okey, terima kasih dah. Ni lebih daripada berapa orang yang jawab ni. Okey, baiklah. Cikgu padam dulu. Okey. Ramai ada, kenapa tak ada ramai pilih B Kenapa tak ada seorang pun pilih B? Okey, mungkin B itu dia berpendapat tak sama betul lah, lagi betul. Okey, mari kita tengok, kita bincangkan. A dengan C saja cikgu akan cerita. B itu memang confirm, semua orang berfikir yang sama. Jawapan B bukan. Okey, cikgu padam dulu. Sedap je cikgu padam sebab tak nampak bahagian bawah tu. Okey, jika kita buat menggunakan apa?
plastik transparansi tu. Dia macam bentuk kaca tu, yang plastik untuk cermin mata tu. Okey. Kalau kita buat di atas plastik, kita gabungkan kedua-duanya, kita akan lihat A ni akan turun ke bawah. B ni akan naik ke atas. Jadinya kesimpulan dia, aktiviti kita hari ini, kita untuk pengencaman corak, dia akan jadi macam mana? Siapa tahu tadi? Siapa boleh beri hujah dia? Hujah dia. Okay. Kalau kamu ambil plastik lah, ambil plastik, lukis balik, dia ada 2 plastik, itu gabungkan. Kamu nampak apa? Nampak tak? A itu turun ke bawah, B itu naik ke atas. B yang baru, betul tak? Okey. Jadi hujah yang mana paling sesuai? A ke C? C. C. Yes, betul. Yes, betul. Dia tak bertukar tempat. Kalau nampak A ni macam dia tukar tempat. Okey, betul tak? X, Y, Y, X. Tapi bila kita lihat X ni akan turun ke bawah. Terima kasih kerana memberi idea jawapan. Jadi kita di sini kita nampak cara menjawab. Terima kasih. Okey. Tak apa, kita ada pilihan sendiri. Tapi kalau pilihan sendiri kita salah, bukan bermakna kita ni orang yang tak pandai, tidak. Kita ada hujah sendiri. Tapi hujah itu boleh dipatahkan kepada orang yang lebih tinggi, lebih arif jawapan dia. Okey, baiklah, kita teruskan lagi. Agak-agak dah habis ke aktiviti ni? Sekejap, cikgu tukar. Yang ni pula. Okey. Okey, yang ni terpaksa seorang saja sebab dia tak boleh ramai-ramai. Nanti bila ramai dia salah. Tapi kena beritahu cikgu nak tengok dan jawab. Kemudian dah ada jawapan baru beritahu cikgu. Sebentar. Mana mouse cikgu? Ini dia. Oh. Okey. Okey. Kalau sebaris ni jangan salah faham dia macam ni. Kotak atas, kotak bawah. Sebenarnya tak perlu cikgu beritahu sebenarnya. Supaya murid sendiri sahaja yang mencari. Tapi cikgu nak bantu sangat supaya kamu tidak tersalah banyak. Okey, siapa boleh dapat pengencaman corak ini? Satu orang murid, jangan beri conteng. Cikgu tak benarkan conteng. Dia mesti cakap, cikgu saya nak buat. Baru cikgu benarkan. Kalau tak boleh annotate tu. Okey. Dah dapat dah? Kotak yang terakhir, apa isi dia? Cikgu saya nak. Okey, Durga, percubaan. Durga ni selalu di dalam kelas dia nak first. Okey, sekejap Durga, cikgu izinkan untuk kamu annotate. Okey. Sekarang Durga, bentukkan bintang. Zoom in dulu, jangan tekan pen. Zoom in dahulu, baru usik pen tu. Boleh Durga. Kalau ada yang guna komputer, boleh tolonglah Durga ni. Kenapa titik je? Durga, bukan titik dia, buat bintang. Tak nampak apa-apa pun. Durga. Okey. Percubaan. Bagus. Okey. Okey. Next. Okey. Ada lagi? Tu siapa yang tambah tu macam TVA, Teva Ruben. Teva Ruben, cikgu tak benarkan kamu save Winoshini. Winoshini dengar ke tidak? Winoshini. Sebenarnya kena jawab kalau cikgu kata seorang saja, seorang tau. Tak boleh ramai-ramai, nanti jadikan kabut. Okey, baiklah. Terima kasih kerana memberi jawapan. Okey. Okay, perlu ikut syarat cikgu. Kena faham bahasa Melayu tau. Kalau tak faham bahasa Melayu, macam mana kita nak masuk sekolah menengah kan? Okey, baiklah. Cikgu tunjuk jawapan. Adakah benar jawapan? Dan macam mana boleh dapat? Okey, sebelum cikgu bertunjuk jawapan lah. Boleh tak Durga beritahu macam mana cara dapat jawapan tu, Durga? Apa kaedah yang boleh digunakan? Durga, terangkan.
Mana Durga? Hello, Durga hilang. Durga. Okey, kalau tak nak Durga, Durga tak nak jawab, orang lain jawab. Macam mana Durga tu buat? Atau Vinashini telah menconteng tu tanpa izin. Okey. Siapa boleh terangkan dalam percakapan, bercakap. Cepat. Kamu ni ahli sains komputer. Kamu minat komputer, kamu juga jangan jadi pendiam. Mentang-mentang komputer tu senyap dia. Kamu ni adalah orang pakar. Dia kata kalau masuk ASK ni, cikgu dah telah kamu terkumpul dalam kelas orang yang hebat-hebat. Bukan minat main game je. Dia pandai coding. Dia suka coding. Mana yang murid tu tak masuk? Share mana share? Ada murid jujur tak? Takkan nak beritahu je ada kelas. Macam masuk sekolah juga. Saya. Share dia share. Share tak ada. Tak Okey. ada. Tak ada. Boleh beritahu Tasnim? Ainun Tasnim? Okey, beritahu share. Kenapa tak masuk? Tak ada nombor dia. Okey. Dia ada masalah. Okey, tak apa. Sekarang siapa boleh beri sebab? Satu, dua, tiga, empat, lima. Tak ada siapa nak bagi sebab. Okey, baiklah. Kalau kamu ambil dua plastik transparansi, kamu lukis di atasnya. Okey, dua-dua ni. Okey, dan kemudian kamu gabungkan. Cuba tengok ini daripada atas. Dua plastik transparansi dilukis, macam dua bulatan, dua plastik. Kemudian gabungkan dia. Satu, dua. Contoh, cikgu guna warna biru dan merah. Dia di sebelah kiri, cikgu ambil warna merah, plastik pertama. Kemudian plastik yang kedua warna biru. Kalau kita gabungkan plastik merah dan warna biru digabungkan, dia akan jadi jawapan yang sama. Itu hujah dia. Hujah dia. Boleh? Okey, ambil plastik transparansi dan gabungkan. Tengok apa jadi. Plastik transparansi kan boleh nampak tembus kan? Boleh nampak dua-dua sekali. Begitulah jawapan dia. Itulah sebenarnya. Cikgu mengharapkan kamu memberikan hujah kerana ada jawapan dalam peperiksaan yang murid perlu memberikan hujah kenapa. Kena rajin menulis untuk memberikan jawapan ataupun dalam bercakap ni pun boleh. Okey, next stop. Cikgu tunjuk jawapan sebenar ya. Okey, jawapan sebenar Tara. Okey.